Okey, Assalamualaikum dan selamat tengah hari nah. Okey, minggu lepas cikgu dah bagi tahu kan kita akan belajar bab baru, peta topografi. Okey, bab 2 untuk kamu tengok dalam buku teks ada bab 2 peta topografi. Okey. Peta, apa maksud peta topografi ni? Dia menggambarkan pandang darat fizikal dan pandang darat budaya sesuatu kawasan. Okey, di mana kalau kamu tengok pandang darat fizikal ni adalah sesuatu yang bersifat semula jadi. Okey, manakala untuk pandang darat budaya dia merupakan ciri buatan manusia. Okey. Jadi, dua-dua ciri ni, pandang darat fizikal dan pandang darat budaya ni boleh digambarkan oleh simbol-simbol dalam peta. Bila kamu tengok peta, kamu akan nampak dua simbol ni. Di mana simbol ni disebut sebagai pandang darat fizikal dan pandang darat budaya. Okey, simbol. Simbol adalah bahasa yang digunakan dalam peta topografi. Okey, jadi sebab apa kita guna simbol? Kita nak penyampaian maklumat mudah, cepat dan berkuasa. Kerja melukis peta mudah, jelas dan tepat. Maksudnya kalaulah kita nak guna, contoh kita nak lukis padi dekat topo, susah ke tak? Jadi kita guna simbol sajalah. Samalah juga dengan jalan raya, pokok, kan? Jadi kita kena guna simbol tu, senang. Dan kita penyampaian maklumat kita mudah, cepat dan berkuasa. Okey, peta boleh ditafsir dan dibaca. Jadi orang tengok peta ni orang tahu dah kalau simbol ni simbol untuk apa? Jalan raya. Simbol ni untuk apa? Simbol ni untuk sungai dan sebagainya. Jadi peta tu boleh ditafsir dan dibaca. Okey, dalam simbol kita ada simbol titik. Simbol titik ni, kamu tengok dia ada titik. Okey, dia ada bulatan kecil. Dia ada segi empat kecil. Kamu ada segi empat kecil. Kamu tengok kat sini, kan? Titik macam ni, bulatan kecil macam ni, segi empat kecil. Kemudian dia ada bentuk-bentuk lain. Nanti kita akan tengok nah. Okey. Kemudian dia ada warna hitam. Dia buat macam ni. Kemudian dia ada tanah tinggi, pertempatan, tempat ibadat. Ni, contoh kalau masjid, dia letak simbol ni. Kalau perkuburan, dia letak simbol ni. Air terjun, dia letak simbol ni. Stesen trigonometri, dia letak simbol ni. Jadi dia tak payahlah lukis. Contoh masjid, dia nak lukis satu masjid tu. Jadi dia buat simbol sahaja. Kemudian warna biru berkaitan air. Kalau dia letak warna biru adalah berkaitan dengan air. Kemudian peta tersebut akan dilukis berdasarkan plan, profil dan fungsi. Plan maksudnya kita dah nampak dah kedudukan peta tersebut. Jadi dia akan lukis ikut plan tu lah. Kat mana ada masjid, dia letaklah masjid kat situ. Kat mana ada pertempatan, dia letaklah kat situ. Profil dan fungsi maksudnya yang keadaan yang sebenar. Jadi dia akan letak kat situlah. Dia akan letak dalam peta topografi. Semua yang berkaitan dalam kawasan tu, dia akan letak simbol-simbol ni dan sebagainya. Kemudian tadi ada simbol apa? Tadi ada simbol titik. Kemudian kita ada simbol garisan pula. Ciri-ciri memanjang seperti jalan raya, sempadan sungai. Ni. Ini kita panggil sebagai simbol garisan.
Simbol garisan yang ni jalan tidak berturak. Kalau macam ni talian penghantar elektrik. Sungai kita buat simbol garisan macam ni. Daerah kecil kita buat simbol garisan macam ni. Nampak tak? Okey, jadi simbol garisan ni dapat menunjukkan kedudukan dan arah. Okey, perbezaan warna dan ketebalan bagi menggambarkan kategori berlainan. Dia kalau jalan raya, dia akan buat simbol besar sikit. Jadi yang ni adalah kita buat ikut ketebalan dan warna. Tu jalan raya berkembang lebih tebal daripada jalan tunggal. Maksudnya jalan kat highway tu kita akan buat lebih tebal berbanding dengan jalan dekat kampung lah. Kemudian tadi ada simbol titik, simbol simbol garisan kan. Kemudian kita tengok simbol kawasan pula. Simbol kawasan adalah meliputi ciri-ciri kawasan yang luas seperti sawah, bahaya dan hutan. Kemudian menunjukkan kedudukan dan keluasan sesuatu ciri. Kita akan gunakan warna yang berbeza. Nanti cikgu tengok contoh satu per satu. Okey, jadi kalau hijau selalunya kita gunakan untuk tumbuhan, biru kita guna untuk air, coklat kita gunakan untuk tanah tinggi. Ini contoh. Kamu tengok hijau kan, tumbuhan, bakau. Getah pun kita guna warna hijau. Simbol bergambar. Simbol ini adalah tidak boleh digambarkan oleh simbol lain seperti jeti, kuari atau kuari batu bonjol. Ini kita tunjuk simbol bergambar. Kuari kita akan lukis macam ni. Pasir atau lumpur kita akan lukis macam ni. Ini kita panggil sebagai simbol bergambar. Kemudian kita ada singkatan perkataan juga dalam peta topografi ni. Sebab apa kita guna singkatan perkataan? Kita nak memendekkan perkataan tersebut. Contoh kalau sungai, kamu tengok. Tentukan lokasi ciri-ciri tertentu. Fungsi ciri boleh dinyatakan melalui simbol ini. A titik sebagai alur. Permatang. Dalam ni kita tak tulis dalam peta topografi ni, kita tak tulis terus permatang. Kita gunakan singkatan perkataan iaitu PMTG. Untuk tanjung kita gunakan sebagai TG sahaja. Wakil pos kita gunakan sebagai WP. Kita tak tulis terus kan. Dalam peta topografi ni kita gunakan singkatan perkataan. Jadi macam cikgu kata tadilah, untuk memendekkan perkataan, maksudnya kita tulis A plus A titik je. Jadi menggambarkan alur. Okey, kemudian dalam peta topografi juga kita ada garisan grid. Ada dua. Yang pertama kita ada garisan timuran, iaitu garisan grid menegak. Okey, menunjukkan kedudukan sesuatu tempat ke arah timur. Garisan grid dinomborkan dan nilainya semakin bertambah ke arah timur. Okey, yang kedua, garisan grid yang kedua adalah utaraan, di mana garisan grid dia melintang. Okey, menunjukkan kedudukan sesuatu tempat ke arah utara. Tadi garisan grid timuran dia tunjuk untuk arah timur. Tapi garisan grid utaraan ni kita nak tunjuk arah utara. Okey, garisan grid pun dinomborkan dan nilainya semakin bertambah ke arah utara. Ini contoh garisan timuran dan garisan utara. Okey. Kalau maksudnya yang